Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Siapa yang dah masuk? Siapa yang dah masuk? Saya buka awal hari ni. Assalamualaikum Tuan Azami. Apa khabar? Okey. Jadi tuan-tuan, ada masa, tuan-tuan kalau ada kesempatan, boleh bantu saya untuk share video ni banyak-banyak. Share pada wall masing-masing. Share kepada semua grup-grup komuniti yang ada. Kita nak ajak ramai-ramai kita belajar hari ni, insyaAllah. Okey, kita bagi peluang dulu daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Kita bagi peluang untuk diorang masuk. Agar kalau dah ramai sikit, kita dah boleh mulakan lah. Alhamdulillah, Tuan Azami sihat. Baik, malam ni insyaAllah kita akan kongsikan satu topik yang sangat penting. Isu berkenaan tentang solat di Masjidil Haram. InsyaAllah mudah-mudahan banyak benda yang saya nak beritahu ni. Ada 4 perkara yang saya nak beritahu pada sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum tu, tolong saya share video ni. Ajak ramai-ramai kita belajar sama-sama. Okey. Saya pun tengah share juga video ni. Kita tengah share. Ajak ramai-ramai belajar. Okey. Baik, kita bagi lagi peluang. Kita lebih kurang ada berapa minit lagi sekarang? InsyaAllah 1 minit lagi. 1 minit lagi kita akan mulakan kelas kita. Sofi. Haramain. Okey, baik. Waalaikumsalam, Puan Saudah Ibrahim. Terima kasih, Puan. Jom. Okey, kita nak mulakan. Okey. Kita mulakan mana?
Okey, baik. Okey, jom kita mulakan kelas kita pada malam ini. Dan sebelum itu, jom kita sedekahkan Al-Fatihah pada malam ini kepada yang pertama sekali junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, kepada para alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita juga, dan kepada keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, a'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man salla alaih, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ini. Tujuan kita pada malam ni adalah yang pertama, semata-mata kita nak dapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita nak menuntut ilmu, dan kelebihan orang yang menuntut ilmu ini, Allah kata orang yang menuntut ilmu ni dia berada di dalam taman Raudhah. Dalam salah satu daripada taman-taman syurga, Taman Raudhah namanya. Dan mana Taman Raudhah ni tuan-tuan, apa yang kita minta insya-Allah Allah makbulkan. Jadi ambil peluang hari ini, jom kita berdoalah apa yang kita nak minta pada Allah, mudah-mudahan Allah makbulkan. Baik. Terima kasih, bantu saya share video ni. Siapa lagi bersama dengan saya boleh komen kat bawah, nama, asal daripada mana, nak tahu juga. Kod-kod ada yang daripada Korea ke? Ada daripada Korea tak? Ada tak daripada Korea? Tengok, tak ada kan? Saya percaya ni mesti ada yang daripada Johor, ada daripada Sarawak. Sarawak belum masuk lagi. Ada yang daripada Kedah, ada yang daripada Perak pun ada. Ada daripada KL mungkin. Daripada Penang pun ada juga. Alhamdulillah, saya sedikit demi sedikit saya kenal. Saya dah mula banyak kenal kawan-kawan baru saya kat dalam page Saufiq Kamaluddin. Kalau anda kenalkan diri anda, insya-Allah saya akan kenal. Setiap kali kita kelas, bagi salam, kemudian perkenalkan diri. Itu adab kita dalam menuntut ilmu sebenarnya. Adab dalam menuntut ilmu. Kan ibarat kita masuk dalam kelas, tiba-tiba senyap je. Mana datang budak ni, tiba-tiba datang kat kelas kita ni kan? Siapa dia ni? Daripada mana? Anak siapa? Sebab tu saya lebih suka kalau anda perkenalkan diri. Komen kat bawah nama siapa, asal daripada mana. Daripada mana? Sekarang anda ada daripada mana? Jadi bila selalu anda perkenalkan diri, saya pun nampak, saya pun kenal, oh dia ni. Baik, InsyaAllah muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, malam ni kita nak sambung dalam segmen Jom Ngetih Minda, iaitu kita nak cerita tentang isu berkenaan tentang solat di dalam Masjidil Haram. Ada 4 topik yang saya akan nak tekankan kat sini. Banyak sebenarnya isu yang kita nak tekankan dalam bab solat di Masjidil Haram ni, tapi saya ambil yang agak penting dan banyak kekeliruan yang berlaku pada jemaah-jemaah yang terdahulu tentang 4 topik. Topik yang pertama adalah, boleh ke kita sembahyang di hotel? Kita sembahyang dekat hotel, tetapi imam kita ikut imam dekat masjid, dalam Masjidil Haram. Boleh ke tak boleh? Itu topik itu nanti kita akan bincangkan. Yang kedua, kita nak cerita tentang bab solat berjemaah bersebelahan dengan jemaah lelaki dan wanita. Kadang-kadang ada jemaah wanita tu duduk depan kita, kita duduk belakang. Macam mana tu? Kadang-kadang satu saf tu campur lelaki dan perempuan pula. Kan? Boleh ke tak boleh? Sah tak sah kita solat berjemaah masa tu? Okey, itu pun kita akan kongsikan juga. Kemudian kita cerita tentang bab solat Jumaat bagi jemaah wanita. Apa hukum dia?
Adakah lepas mereka solat Jumaat, mereka kena buat juga solat zuhur? Okey. Dan yang terakhir sekali, kita nak cerita tentang isu solat. Ketika solat, pandang Kaabah. Adakah boleh atau tak boleh? Kita nak pandang tempat sujud ke kita pandang Kaabah? Mana yang lebih afdal? Okey. Jadi 4 isu ni yang kita nak ceritakan. 4 isu ni yang kita nak kongsikan pada malam ini. Dah sedia belum? Dah sedia belum? Cik Rashid Ali. Alhamdulillah, lama tak jumpa Cik Rashid. Wassalam. Daripada Muar. Baik. Jom kita mulakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan lupa sediakan pen dan nota, ataupun anda boleh komen apakah poin yang kita nak, yang saya nak cakap nanti lepas ni. Okey, apa poin saya nak cakap, dan tolong alert dan lapangkan minda kita, kosongkan otak kita. Bila kita nak belajar satu ilmu ni, walaupun kita dah tahu, tetapi guru saya selalu pesan, bila kita nak belajar suatu ilmu, kita kena kosongkan gelas. Maknanya kosongkan minda kita. Sebab apa? Kalau ibarat seperti sebuah gelas, kalau air dalam gelas tu dah penuh, kita tuang lagi, dia akan jadi tumpah. Dia akan jadi tumpah. Maksudnya takut kita tak boleh nak terima apa yang kita belajar. Sebab itu kosongkan gelas supaya ada ruang banyak untuk air nak dimasukkan. Boleh? Jadi belajar hari ini, kosongkan minda, terima. Terima apa yang kita belajar yang hari ini. Okey. Baik, jom. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi ma shalla alaihi. Ibu ayah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian. Yang pertama, bab isu solat di Masjidil Haram yang kita nak kupaskan adalah berkenaan tentang solat di musola hotel, dalam bilik musola. Dia istilah tempat sembahyang ni, dia ada namanya masjid, ada namanya surau, ada namanya musola. Apakah perbezaan ketiga ni? Kalau mengikut dalam kitab ataupun dalam hukum, bab masjid, musola dan surau itu sama je, masjid. Sebab tu kalau kita pergi kat Mekah ke Madinah, dia tak ada istilah surau. Walaupun tempatnya nampak macam surau, dia tak ada istilah surau. Dia tetap dipanggil sebagai masjid. Cuma di tempat kita ni yang pecahkan beberapa kategori supaya mudah nak buat pengurusan. Buat pengurusan masjid tu dipecahkan beberapa kategori. Ada masjid, ada surau, ada musola. Masjid ni adalah tempat yang kita boleh solat Jumaat. Itu bagi istilah di Malaysia lah, masjid. Kemudian bila dipecahkan surau, okey, kita tahu kalau bila disebut surau, dia merupakan tempat sembahyang yang tidak boleh dilakukan solat Jumaat kecuali dengan kebenaran pejabat agama. Itu surau. Musola adalah tempat surau, musola tempat sembahyang yang tidak didaftarkan. Yang tidak didaftarkan di majlis agama sebagai bangunan wakaf, bangunan surau. Yang didaftarkan hanyalah masjid dan surau. Baik. Itu dari segi istilah. Jadi musola ni, walaupun bangunan tu macam surau, tetapi kalau tidak didaftarkan di pejabat agama, kita anggap ia adalah sebagai musola, bukan surau. Cuma tugas dan kerja bangunan tu sama juga. Tempat adalah tempat orang sembahyang. Tempat orang sembahyang. Cuma dipecahkan kategori. Pejabat agama dia akan pecahkan kategori supaya untuk memudahkan pengurusan. Pengurusan pejabat agama dengan masjid dan surau dan musola. Okey. Baik. Kemudian seterusnya soalannya ditanya, yang selalu ditanya, apakah hukum kita nak solat, boleh sah atau tidak kita solat di dalam bilik hotel kita? Ada jemaah dia dapat bilik hotel dekat Safwa 50 meter. Ada jemaah yang dapat 100 meter. Ada jemaah yang dapat 200 meter, 500 meter, 700 meter pun ada, 1 kilometer pun ada. Itu saya pernah dapat yang hampir 1 kilometer. Saya pernah dapat dululah semasa saya jadi jemaah. Saya belum ada travel sendiri sampai sekarang. Dulu saya pernah dapat bilik yang jauh, hampir 1 kilometer jauh dia. Sangat jauh. Jadi persoalan ditanya, mereka tanya sah tak mereka sembahyang dalam bilik musola. Baik. Saya nak cerita benda ni, saya nak pastikan benda ni supaya anda mudah faham. Dan saya mohon je sebaik tuan-tuan untuk
bagi reaksi pada saya supaya saya tahu sama ada tuan-tuan dan perempuan faham ke tak faham. Kalau tuan-tuan tak komen faham ke tak faham, saya takut saya syok sendiri. Saya takut saya syok sendiri, takut tuan-tuan tak faham. Okey, boleh tak boleh? Boleh InsyaAllah. Baik. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, macam kita sekarang ni dekat Malaysia, kita ikut pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan hukum kita solat di dalam bangunan yang berasingan dengan tempat imam solat, hukum dia tidak sah sebab saf dia terputus. Okey, itu mengikut mazhab yang kita ikut biasanya, mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita tengok dari sudut pandangan Maliki, Imam Maliki dan juga sebahagian Imam Hanbali. Pandangan Maliki dan sebahagian daripada mazhab Hanbali mengatakan bahawa sah kita solat di hotel berimamkan di Masjidil Haram. Walaupun berasingan bangunan, tetapi pastikan kita boleh dengar suara imam tu dan kita boleh nampak jemaah yang solat di dataran. Contoh, kadang-kadang ada orang dia solat dekat Safwa, bangunan Safwa, yang mana bila mereka bangun semayang, mereka boleh nampak orang solat di dataran Masjidil Haram. Ada juga kalau tuan-tuan perasan, pergi dekat hotel Menara Jam tu, kawasan yang ada hotel Movenpick kat situ, macam-macam, ada lebih kurang 9 nama hotel dekat Menara Jam. Di tingkat 9 ada tempat solat. Di tingkat 9, naik tingkat 9, ada surau kat situ. Dan surau tu dinding dia cermin yang boleh menampakkan kita orang sedang sembahyang dan juga orang sedang tawaf. Boleh nampak. Boleh nampak. InsyaAllah boleh nampak. Kalau dia belum kepung lagi lah, ada tembok. Depan cermin tu ada tembok. Kalau belum kepung, boleh nampak lagi. Jadi, kalau mengikut pandangan mazhab Maliki dan Hanbali, mereka kata, sekiranya kita nak solat dalam masjid, musola, pastikan kita boleh nampak jemaah yang solat di dataran atau di masjid dan kita boleh dengar suara imam. Yang mana kita boleh tahu pergerakan imam. Kita dengar suara imam, imam kata Allahu Akbar. Oh, kita tahu tu takbiratul ihram. Sami Allahu Akbar, dia rokok pula, imam rokok. Sami Allahu liman hamidah, imam i'tidal. Allahu Akbar. Kita tahu pergerakan imam tu sedang buat apa. Imam rokok ke, sujud ke, duduk antara sujud ke, dan sebagainya. Jadi mengikut pandangan Imam Maliki dan juga Imam Hanbali, sah. Solat itu sah. Baik. Di sini ada dua pandangan. Imam Syafi'i kata tak sah. Walaupun dengar suara. Walaupun dengar suara, walaupun boleh nampak jemaah itu sedang solat. Mengikut pergerakan imam, hukum dia tidak sah sebab alasannya kerana bangunan saf tu terputus. Kita berada di bangunan lain tidak bersama dengan bangunan bersama dengan imam. Okey. Itu tuan-tuan yang fikir pandangan tu, jangan hafal sangat. Cuma kita ikut pada muzakarah kebangsaan. Muzakarah kebangsaan haji peringkat kebangsaan sudah menetapkan garis panduan. Itu senang, tuan-tuan ikut saja apa yang dikata. Apa kata muzakarah haji peringkat kebangsaan kali yang ke-35 yang mengatakan bahawa harus hukumnya kalau kita nak solat di dalam bilik hotel, harus berimamkan Masjidil Haram. Hukum dia harus. Mana kata boleh? Tak ada masalah. Dengan syarat, hotel yang kita diami itu hendaklah bersambung dengan dataran Masjidil Haram. Dia kena bersambung. Dia tak boleh hotel tu jauh. Contoh, hotel dalam 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1 kilometer. Lagilah tak boleh 1 kilometer. Hotel yang mana kita duduk menginap itu, dia bersambung dataran dengan Masjidil Haram. Orang yang solat di dalam musola itu, hukum dia harus berimamkan imam Masjidil Haram. Wassalam. Terima kasih. Kak Aisyah pun ada sekali. Tuan Syed Zainal ada sekali. Jadi, sekiranya kita duduk di Hotel Safwa ataupun hotel di Menara Jam ataupun Hotel Hilton. Kat situ ada 3 bangunan kalau perasan. Hotel apa lagi? Hotel Safwa. Safwa, belakang tu Darul Iman ada. Kemudian Hotel Movenpick ataupun Hotel Menara Jam lah kita panggil. Hotel Menara Jam ada.
Hotel Hilton kat situ. Hotel-hotel ini dia bersambung dengan dataran. Dia bersambung dengan dataran dan dataran sambung dengan Masjidil Haram. Sekiranya kita sembahyang dalam musola ini, hukum dia harus, Muzakarah kata. Boleh, dibolehkan. Yang tak boleh sekiranya hotel yang kita diami ni terputus dengan dataran. Contoh hotel yang terputus dekat Mira Ajiat, dekat belakang-belakang tu Sultan. Apa lagi? Asyam, Hotel Syams. Ada hotel yang kalau tuan-tuan tengok dataran, lepas tu ada tar jalan raya. Tar jalan raya tu lepas tu ada bangunan hotel, itu anda tak boleh solat di bilik berimamkan Masjidil Haram. Tu tak boleh. Yang boleh bangunannya anda duduk di hadapan masjid sahaja. Yang boleh. Kalau belakang tu apa nama dia? Yang belah tepi, belah kiri tu saya lupa dah nama hotel. Apa saja hotel yang dikelilingi masjid yang mana dia bersambung dengan dataran, hukum dia harus. Hukum dia harus untuk solat di musola. Namun begitu, kita galakkan jemaah. Saya jarang cerita topik ni boleh tak boleh. Biasa saya akan beritahu jemaah, semayanglah dekat masjid. Semayanglah kat masjid. Ni semayang kat bilik buat apa? Nak buat apa semayang kat bilik? Bukan senang kita nak pergi sana. Dengan kos kita, dengan tenaga kita, masa kita. Ada masa sampai sana, semayang dekat bilik. Ada masa pula semayang dekat dataran. Bukan kata tak boleh dah semayang dataran. Rugi kita semayang kat dataran. Semayanglah, kejar semayang kat dalam Masjidil Haram. Okey? Kita galakkan. Walaupun Muzakarah kata hukum dia harus solat di dalam musola, tetapi lebih elok kalau kita solat di Masjidil Haram, dalam masjid. Semayanglah dalam masjid. Jangan kita suka ikut mutawif. Ustaz, mutawif tu boleh buat. Takkan saya tak boleh buat. Saya nak temankan mutawif semayang dalam bilik. Janganlah ikut mutawif. Dia tu dah selalu pergi. Kita ni jangan pergi. Kita pergi kadang-kadang pun seumur hidup sekali. Kan? 10 tahun sekali. Jadi, inilah peluang. Ambil peluang kita solat kat dalam masjid. Okey? Jadi, selesai isu tentang musola di hotel. Jadi, kesimpulannya adalah, boleh ke tak boleh? Hukum dia harus. Kita boleh. Dengan syarat bangunan kita tu hendaklah bersambung dengan dataran. Dataran Masjidil Haram. Namun begitu, kita tak galakkan untuk solat di bilik. Kita tak galakkan. Walaupun sah, tapi kita tak galakkan, kita lebih galakkan anda untuk solat di dalam Masjidil Haram. Itu lebih afdal, lebih baik. Boleh faham? Okey, boleh faham? Okey? Dan seterusnya, isu tentang apa? Isu tentang boleh faham? Tengok. Okey? Baik. Bantu saya share video ni, tekan button love banyak-banyak. Bantu saya tekan love banyak-banyak. Kita ajak ramai-ramai. Baru masuk topik yang pertama tentang solat di bilik berimamkan imam Masjidil Haram. Jadi kemudian kita nak pergi yang kedua pula. Apakah poin yang kedua? Allahu Akbar. Apakah poin yang kedua? Okey. Poin yang kedua adalah berkenaan tentang kita solat berjemaah bersama wanita bersebelahan. Ataupun jemaah wanita tu duduk ke depan kita. Adakah sah kita punya solat? Terima kasih Puan Saudah, faham. Terima kasih. Okey. Apa tadi? Okey, apa dia? Yang kedua apa dia? Yang kedua, kita nak tahu adakah sah dibenarkan untuk kita solat bersama dengan jemaah wanita bersebelahan. Ataupun kadang-kadang kita tengok jemaah wanita tu duduk kat depan kita. Saf dia kat depan kita. Kita duduk, lelaki pula duduk belakang. Jarang kita tengok macam tu. Dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia ni jarang. Tapi bila sampai sana, adakah solat kita tu sah apabila jemaah wanita ini duduk di hadapan ataupun bersetentangan dengan saf kita? Baik, kita lihat di sini. Kalau menurut mazhab Syafi'i sebenarnya, jumhur ulama mengatakan bahawa hukum dia adalah sah kalau saf kita ni bercampuran.
Sah. Hukum dia adalah sah. Itu mengikut jumhur ulama Syafi'i mengatakan adalah solat berjemaah bersama perempuan di dalam saf yang sama ataupun jemaah wanita dia berada di saf depan lelaki, hukum solat itu adalah sah. Hukum itu adalah sah. Walau bagaimanapun dari segi fadilat dan kelebihan saf tu yang terjejas. Daripada kelebihan dan pahala saf tu yang terjejas. Kelebihan dia. Namun begitu, jemaah dinasihatkan agar mencari tempat yang sesuai untuk menunaikan solat di Masjidil Haram. Sah. Jadi ada orang tanya sah ke tak? Jawapan dia sah. Cuma fadilat dan kelebihan. Apakah fadilat kelebihan? Kan ada fadilat dan kelebihan. Bila mana kita solat, wanita duduk belakang. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Susun atur. Cara bagaimana wanita duduk di mana, lelaki duduk di mana. Dia punya, apa orang kata? Susun atur dan cara meletakkan saf kita. Macam mana? Kelebihan tu tak dapat. Kelebihan untuk saf tu tak dapat. Kelebihan dia, fadilat dia, saf depan. Tetapi solat dia sah. Solat dia menjadi sah, tak ada masalah. Ustaz, kenapa wanita kat depan, saya duduk belakang pula? Kan kena perempuan duduk belakang? Tak. Sebab apa tuan-tuan? Dia sebenarnya isu saf ni di Masjidil Haram, kerajaan Saudi, pihak masjid dia tak boleh nak kontrol. Dia tak macam di Madinah. Sebab tu saya tak cerita sangat Madinah. Sebab Madinah, isu saf di Madinah, dia agak bersistem. Dan Madinah, siapa yang pernah pergi Madinah, kita akan perasan. Di Madinah ni, negara Madinah ni dia lebih maju. Nampak dia lebih maju dan lebih macam educated. Macam saya, kalau saya tengok Madinah ni, dia macam Sabah. Dan macam kalau Mekah ni dia macam Sarawak. Dia ada macam kasar sikit Mekah ni. Dan pengurusan sistem tu dia susah nak kontrol. Sebab Kaabah duduk tengah-tengah. Orang solat di keliling. Dia susah nak kontrol. Sebab jemaah, bukan kita seorang je orang Malaysia kat sana. Satu dunia turun. Jadi jemaah lelaki perempuan ada yang masuk belah kiri, ada masuk depan, kanan. Sebab boleh solat keliling Kaabah. Kalau di Madinah atau di mana-mana negara, dia senang. Sebab apa? Memang kat depan. Kita punya kiblat kita memang satu. Jadi senang nak susun atur. Pengurusan nak susun saf tu senang. Tetapi di kat Mekah susah. Agak susah nak kawal manusia di situ. Agak susah. Sebab itu, Imam Syafi'i, dia tidak memberatkan tentang boleh ke tak boleh wanita duduk di belakang saf lelaki. Cuma nak ceritanya kelebihan dan fadilat saf tu tak dapat. Kita tak dapat. Sebab itu kita anjurkan bagi jemaah lelaki. Contoh kadang-kadang saf wanita duduk dalam masjid, sembahyang dalam masjid. Kita pula lambat datang, kita sembahyang kat belakang. Dah terang-terang, nampak macam mana? Kita pula jenis suka pergi masjid pun lambat. Jemaah perempuan ni memang aktif, memang rajin pergi masjid. Kita pula yang lelaki ni kadang-kadang slow pergi masjid. Dengar azan, dia boleh relax lagi kat bilik. Tengah azan, dia boleh minum kopi lagi. Nanti komat, dia barulah nak siap-siap tengah komat. Dia lambat. Jemaah lelaki ni kadang-kadang lambat. Yang saya selalu perasan. Perempuan ni dia agak agresif sikit bab sembahyang berjemaah dekat masjid. So, bagaimana kontrol begitu? Sebab itu dalam mengikut mazhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan sah kalau kita tak ikut susunan atur saf itu. Wanita ke depan ke, satu saf dengan lelaki ke, sembahyang kita tetap sah. Namun fadilat dan kelebihan saf tu tidak ada. Sebab itu kita galakkan jemaah lelaki pergi sembahyang, pergi masjid awal sebelum azan. Datang ke masjid, duduk depan. Pastikan cari satu ruang yang mana kita boleh duduk di hadapan perempuan. Sembahyang ke dataran. Itu lebih depan. Ataupun kalau nak sembahyang dekat tingkat atas, tingkat 2 ke 3, 4, pastikan kita sembahyang di belah tembok depan. Jangan sembahyang kat belakang. Okey? Boleh? Itu topik yang kedua. Tentang adakah sah solat berjemaah bagi lelaki dan perempuan bersebelahan ataupun jemaah wanita berada di hadapan jemaah lelaki. Dah dapat poin dia? Okey. Baik. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Topik yang ketiga.
Kita nak masuk topik yang ketiga dah ni. Isu tentang solat di Masjidil Haram. Terima kasih kepada yang faham. Terima kasih. Okey, topik yang ketiga apa dia? Berkenaan tentang wanita solat Jumaat di sana. Adakah boleh atau tak boleh? Okey, kita lihat ke sini. Dikatanya Islam mengharuskan jemaah wanita pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah dengan syarat-syarat yang tertentu. Walaupun ada keharusan ini, namun dalam suasana terlalu sesak, biasanya musim haji sangat sesak, adalah lebih baik mereka, jemaah wanita ini, berada di penginapan. Solat di penginapan, tujuan untuk menjamin kehormatan dan keselamatan mereka semasa berada di Mekah. Mereka juga dilarang berada dalam saf lelaki ketika solat. Baik. Walaupun wanita diharuskan untuk solat berjemaah di masjid, di Masjidil Haram, namun kita lihat kadang-kadang waktu solat Jumaat ataupun waktu haji paling ramai, jam, menyebabkan kadang-kadang ada masalah kesukaran untuk wanita nak solat dekat sana. Sebab ramai, terlalu padat di dalam masjid. Jadi digalakkan untuk wanita solat di penginapan masing-masing. Kalau agak waktu tu terdesak, susah. Tapi selalu saya pesan pada jemaah wanita, pergi awal, pukul 9 pagi, duduk awal-awal, iktikaf awal-awal di Masjidil Haram, supaya ada tempat untuk nak solat Jumaat. Kan? Namun, wanita tidak diwajibkan menunaikan solat Jumaat. Walaupun dia haruskan solat berjemaah, tetapi bab solat Jumaat ni tidak digalakkan. Tidak digalakkan, dan jika solat Jumaat dilakukan, solat Zuhur tidak perlu dilakukan, ditunaikan. Dari segi afdalnya, wanita ini lebih afdal solat Zuhur berbanding solat Jumaat. Mengikut pandangan ulama, wanita lebih afdal solat Zuhur berbanding solat Jumaat. Namun begitu, kalau ada ruang dan peluang untuk solat Jumaat, teruskan, tak ada masalah. Adakah sah solat Jumaat jemaah wanita? Sah. Adakah mereka perlu kodok solat Zuhur? Perlu ulang semayang untuk solat Zuhur? Tak perlu. Tak perlu ulang solat Zuhur. Mereka solat Jumaat pun dah memadai. Namun begitu, digalakkan lebih afdal untuk solat Zuhur, jemaah wanita solat Zuhur. Sebab apa? Kita risau. Biasa dekat Masjidil Haram ni, waktu bila jam? Biasanya pengalaman kami, waktu jam di Masjidil Haram adalah pertama waktu solat Jumaat. Waktu solat Jumaat ni dia dah macam hari Minggu kita lah. Orang tempatan yang merantau di luar-luar Mekah, semua hari Jumaat balik kampung. Yang kerja dekat Jeddah, negara kat Yaman, semuanya balik kampung. Hari Jumaat, setiap minggu, Mekah akan jam. Setiap minggu. Kenderaan pun susah nak masuk. Sebab itu kita galakkan jemaah wanita, kalau nak solat Jumaat, jangan datang lambat. Pergi awal. Allahu Akbar. Okey. Kerusi ni dah lembik dah. Okey tuan-tuan, kejap saya nak tukar kerusi dulu. Yap. Tuan Ulul. Assalam. Terima kasih Tuan Ulul, kita tukar kerusi kayu. Baru sedap. Pakai, duduk. Kan? Baik. Ibnu. Sahabat saya daripada Johor Bahru. Ibnu. Terima kasih Tuan Ibnu. Minta maaf. Kita ikhlas sekejap. Okey tuan-tuan, kita abaikan apa yang berlaku tadi. Okey, kita mulakan. Okey, kita sambung. Jadi, adakah sah? Solat Jumaat sah. Namun begitu, lebih afdal untuk jemaah wanita solat Zuhur di penginapan. Cuma jangan kita macam was-was. Tuan-tuan, kadang-kadang ada jemaah wanita ni Ustaz, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Gini. Sebab tu saya nak bagi mudah. Bukan saya nak bagi mudah, ini hukum. Dia gini. Tuan-tuan, jemaah wanita kalau nak solat berjumaat, boleh pastikan datang awal. Sebab supaya kita boleh jaga kehormatan kita. Sebab bila ramai, kadang-kadang jemaah wanita ni dekat Mekah ni, kadang-kadang dia ada isu, kadang-kadang tolak menolak, kan? Berebut, bising dan sebagainya.
Jadi menyebabkan kadang-kadang aurat terbuka, kadang-kadang terlekung tanggal dan sebagainya. Sebab itu nak elakkan daripada benda yang tak diingini berlaku, datanglah awal waktu solat Jumaat. Okey? Alhamdulillah. Baik, seterusnya. Betul. Kalau ada ruang dan kesempatan, Puan Rohana, ada pergi. Bukan senang kita dapat solat Jumaat. Jadi ambillah peluang. Sebab tu saya suka kalau trip yang pergi umrah ni dapat 2 kali solat Jumaat. Dekat Mekah dapat sekali, dekat Madinah dapat sekali. Tuan-tuan, ni tips. Ini tips saya bagi tips. Tuan-tuan kalau nak pergi umrah, nak cari tarikh bila nak pergi, pastikan tarikh itu tuan-tuan dapat hari Selasa ataupun hari Rabu. Tarikh nak pergi tu. Hari Selasa atau hari Rabu. Kalau kita dapat hari Selasa ataupun hari Rabu, insya-Allah kita akan dapat solat Jumaat 2 kali. Tapi kalau kita dapat hari Khamis tak tahu. Hari Khamis CP-CP. Kalau kita dapat trip tarikh pergi umrah ni, pergi Mekah lah pergi umrah pada hari Sabtu ke hari Ahad, itu akan dapat sekali lah. Mungkin dekat Mekah sekali ataupun dekat Madinah sekali. Itu tips yang saya nak beritahu. Jadi kalau nak pilih tarikh, cari minta tarikh, beritahu syarikat travel tu saya nak pergi hari Selasa atau hari Rabu, berapa hari bulan, macam tu. Kalau saya punya tarikh, memang saya akan ambil grab tarikh yang tu. Selasa, tak Selasa, hari Rabu. Sebab saya nak bagi pengalaman jemaah saya untuk solat Jumaat 2 kali. Dan buat aktiviti sedekah dekat Mekah dan di Madinah hari Jumaat. Bayangkan tuan-tuan, kita buat program memang seronok lah. Tuan-tuan boleh buka dekat YouTube kita, Sofi Kamaluddin ataupun Umrah Sinar. Type, kita ada tunjukkan program kita buat program sedekah hari Jumaat. Memang sangat menyeronokkan. Tanyalah jemaah-jemaah saya yang pernah pergi sebelum ni, memang seronok. Dia buat program sedekah. Kita buat satu program aktiviti sedekah, kita ajar jemaah macam mana cara sedekah dengan betul. Kita buat hari Jumaat. Bayangkan, hari Jumaat kita bagi orang makan, hari Jumaat dekat Masjidil Haram. Berapa besar pahala kita. Adalah hari yang mulia, tempat yang mulia. Kita bagi buat amalan yang mulia. Allah, besar. Baik. Tapi tahun ni tak ada umrah. Sebab PKP dilanjutkan. PKPP dilanjutkan sehingga 31 Disember. Bila kata PKPP dilanjutkan sehingga 31 Disember, menunjukkan kita tak boleh apa? Tak boleh keluar negara. Bila tak boleh keluar negara, tak bolehlah kita pergi umrah tahun ni. Sebab tu yang saya selalu pesan. Kadang-kadang ada juga jemaah-jemaah saya, kawan-kawan tanya bila nak pergi. Saya kata bukan tahun ni, insya-Allah memang tak tahun ni. Tahun depan wallahualam, saya pun tak berani nak kata. Sebab Arab Saudi tu bukan kita punya. Lainlah kita ada share dekat Arab Saudi, kita tahu macam mana. Kan? Okey. Boleh? Okey, selesai berkenaan tentang solat Jumaat. Baik. Selesai tentang solat Jumaat. Okey, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya, sahabat-sahabat saya. Okey. Apa lagi? Terima kasih banyak-banyak. Okey, bantu saya tekan button love. Belanjalah button love sikit. Banyak-banyak semangat, bagi saya semangat sikit. Ini merupakan program kita Umrah Sinar. Kita add value sahabat-sahabat kita dalam page ini supaya dapat ilmu lebih. Okey, yang keempat, yang terakhir sekali, poin kita adalah kita nak ceritakan. Waalaikumsalam Puan Nurlida Abu Samah. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nurlida. Okey, kita nak pergi poin yang terakhir. Tuan-tuan, siapa yang tak bersama dengan saya ni agak lambat, nanti boleh tengok balik. Boleh reply balik, tengok video. Tapi ingat, InsyaAllah dalam 1, 2, 3 hari ni saya akan delete balik semula. Video ni saya tak simpan. Saya akan delete balik semula atas nasihat guru saya. Minta saya deletekan balik semula. Dan insyaAllah kita akan kongsikan dalam Telegram. Tuan-tuan boleh join Telegram saya, Telegram channel Sofi Kamaluddin Official. Kita akan kongsi kat situ, Telegram. Okey. Baik. Poin yang terakhir adalah apakah hukum kita solat sambil memandang Kaabah?
adakah boleh kita pandang Kaabah ataupun kita nak solat di tempat sujud? Ada orang kata, Ustaz, kan dapat pahala tengok Kaabah. 3 benda yang kita, dalam dunia ni kita tengok dapat pahala. Yang pertama, tengok wajah mak ayah, dapat pahala. Tengok je. Mak cakap pun kita diam, tengok je. Mak tanya pun jangan tak jawab. Tengok tak jawab kan kena marah. Tengok dapat pahala. Yang kedua, tengok Quran. Tengok Quran, dapat pahala. Tapi jangan tengok je, kena baca sekali. Tengok 10 tahun tengok Quran tak baca-baca. Bacalah sikit-sikit, jadilah. Tengok Quran dapat pahala. Yang ketiga, kita tengok Kaabah. Tengok Kaabah dapat pahala. Nak pahala banyak kan? Nak pahala banyak-banyakkanlah duduk dalam Masjidil Haram. Ni banyak duduk dekat pusat beli belah. Banyak duduk dekat dewan makan, minum kopi, cicak roti. Banyak duduk dalam bilik. Banyak duduk dekat kaki lima, hotel. Banyaklah duduk dalam Masjidil Haram. Duduk dalam Masjidil Haram, bukan dataran. Masuk masjid tu duduk dekat dalam Masjidil Haram, bukan dataran luar masjid. Tengok Kaabah, dapat pahala. Bila lagi dah tengok Kaabah? Masa dekat sini tengok Kaabah boleh tengok kat TV je. Ni ada peluang kita tengok Kaabah. Kat sini ngada-ngada cakap rindu lah macam-macam. Sampai sana tengok 2-3 kali. Betul ke tak betul kita rindu ni dengan Kaabah? Waalaikumsalam Puan Fauziah Rahmat. Jadi apakah hukum? Kita tengok sini. Apakah hukum kita solat di pandang Kaabah ketika solat? Okey. Katanya mengikut pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Muktamad mazhab Syafi'i, sunat memandang ke arah tempat sujud. Sunat. Kita tengah sembahyang, Allahu Akbar. Walaupun depan kita ni Kaabah, disunatkan untuk mata kita lihat tempat sujud. Disunatkan. Syafi'i kata sunat. Okey. Kecuali apa? Kecuali ketika bertasyahud dalam tahiyat awal dan akhir. Masa tahiyat awal dan akhir, kita boleh tengok Kaabah. Boleh tengok Kaabah. Waktu selain daripada tahiyat awal dan tahiyat akhir, semua tengok dekat tempat sujud. Ada orang kata dia nak tengok Kaabah. Habis rokok pun nak tengok Kaabah. Tuan-tuan cuba rokok tengok Kaabah. Boleh tak? Mana boleh tengok Kaabah tengah rokok? Teling kepala tukang. Okey. Ketika bertasyahud dalam tahiyat awal dan akhir, sunat dilihat kepada jari telunjuk kanan ketika ia diangkat. Itu sunat juga. Baik, jadi kesimpulan juga sini adalah, okey. Saya perbetulkan balik semula. Saya ulang balik semula. Mengikut mazhab Syafi'i, bila kita solat, sama ada kita solat di Malaysia ataupun kita solat di Mekah, sunat kita tengah sembahyang tengok tempat sujud. Lihat, tengok tempat sujud tengah sembahyang. Kecuali dua keadaan yang mana disunatkan kita tengok jari, iaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita sembahyang, kita tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah. Bila asyhadu an la ilaha illallah, sunat mata kita tengok sini. Kita tengok wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun balik. Itu mengikut pandangan Syafi'i. Saya ulang balik semula. Sama ada kita tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok sini. Mata kita tengok jari. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun balik. Itu ikut Syafi'i, hukum dia sunat. Selain daripada waktu itu, kita rokok, kita berdiri, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, sunat kita memandang tempat sujud. Jadi di sini tidak ada apa-apa nas mengatakan bahawa kita boleh memandang Kaabah ketika solat. Tak ada. Tak ada di ceritanya. Jadi senang. Habis sembahyang tengoklah Kaabah. Cuma sunat juga apabila ketika kita rokok. Okey, ni rokok pula. Apabila kita rokok, disunatkan kita melihat di tengah-tengah di antara dua kaki kita. Bila kita rokok, Allahu Akbar, kan kita akan nampak kaki kita.
Sunat kita lihat di tengah-tengah antara dua kaki kita ni. Hukum dia sunat. Okay, sunat. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Mata kita pandang lagi tempat sujud. Allahu Akbar. Kita sujud. Kemudian kita duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Mata kita masih pandang tempat sujud. Allahu Akbar. Kita sujud balik semula. Kemudian Allahu Akbar. Kita tayyat awal ataupun kita tayyat akhir. Kita pandang tempat sujud. Kemudian kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita pandang. Sunat, dapat pahala sunat. Sebab Nabi buat. Bila kita kata sunat, perkara ini, amalan ini Nabi buat. Sunat kita mata kita pandang kepada jari. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sampailah innaka hamidum majid. Selesai. Okey? Boleh ke tak boleh? Jadi adakah boleh muktamad kita ikut pada mazhab Syafi'i? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ada orang pening. Kadang-kadang ada orang tanya kadang-kadang. Dia tanya, kita ni kejap-kejap ikut Syafi'i, kejap-kejap ikut Maliki, kejap-kejap ikut Hambali. Sampai sana, kita nak ikut mana sebenarnya? Baik tuan-tuan. Kita tak boleh suka-suka nak ikut i'tikad pada mazhab lain. Kita tak boleh suka-suka. Kecuali ada sebab-sebab dan syarat-syarat yang tertentu yang membuatkan kita ni memang terpaksa ikut. Kalau perkara tu mudah, tak perlu ikut, kita buat Syafi'i. Ikut macam mana kita biasa buat. Tetapi kalau kita sembahyang berimamkan imam yang bermazhab Maliki ataupun imam yang bermazhab Hanafi, kita ikut pada imam yang bermazhab Hanafi. Kita ikut imam itu. Kalau imam tu tak kunut, jangan kita kunut. Tapi adakah boleh kalau imam tak kunut, kita nak kunut? Boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Sebab kunut ni sunat. Dia bukan rukun. Dia bukan rukun. Boleh sebenarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Solat tengok Kaabah. Ramai keliru. Tuan-tuan, bukan tuan-tuan saja. Kadang-kadang saya pun pernah tersilap dulu. Kita tak belajar. Bila kita dah jumpa guru, kita belajar dan kita sampaikan pada kawan-kawan. Bagi tahu. Dan kesimpulan daripada topik yang keempat ni adalah boleh ke tak boleh pandang Kaabah? Mengikut Syafi'i sunat. Tetapi tidak ada pandangan mengatakan haram kita tengok Kaabah semasa kita solat. Tak ada. Cuma syarat sah dia jangan bergerak lah. Jangan bergerak lebih 3 kali pandang. Adakah sah kita solat pandang Kaabah? Solat tetap sah. Cuma pahala sunat itu tak dapat. Itu. Pahala sunatnya tak dapat. Kenapa kita tak dibenarkan tengok Kaabah? Sebab ulama kata takut kita lari fokus. Bila kita sembahyang tengok Kaabah, sebenarnya bukan kita nampak Kaabah saja. Kita nampak burung berterbangan, kita nampak orang tengah tawaf lagi tengah sembahyang, tengok orang tu pakai baju warna ini, macam-macam, tengok budak berlari. Semua kita akan nampak bila kita sembahyang nampak Kaabah. Jadi bila kita pandang Kaabah, kita takut kita jadi hayal, kita jadi mengelamun nanti. Sebab itu disunatkan untuk kita pandang tempat sujud. Okey? Boleh? Okey. Baik. Itulah 4 topik berkenaan tentang solat di Masjidil Haram. Tadi saya dah terangkan yang pertama tentang solat di hotel berimamkan imam di Masjidil Haram. Kedua, kita cerita tentang kedudukan solat berjemaah lelaki dan perempuan berselebahan. Yang ketiga, kita cerita tentang wanita solat Jumaat. Dan yang terakhir sekali, kita cerita juga tentang solat sambil memandang Kaabah. Jadi mudah-mudahan 4 topik ni anda faham dan anda lebih jelas apa yang kita belajar pada malam ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Dah pukul berapa dah? Dah pukul 9.40. Hari ni kita habis awal. Saya pun tak nak ambil masa yang lama. Saya lepas ni, saya ada tugas lagi. Biasanya apa yang saya buat lepas ni? Lepas ni saya akan jual bantal. Kita ada buka kat Abu Sel. Kat kawasan Muar lah. Siapa orang Muar bolehlah jumpa saya nanti. Saya ada berada di pesta kejap lagi ni. Saya buka bantal hari ni, InsyaAllah. Dan saya nak maklumkan juga pada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kepada anda yang nak berwakaf bantal, anda boleh hubungi kita di talian 010-889-2017 berinfak bantal. Alhamdulillah, ramai hari ini saya dapat orang nak wakaf bantal. Ada yang wakaf RM100, RM200, RM500 pun ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz Lokman. Alhamdulillah. Ini sahabat saya daripada Tangkak.
Baik. Jadi bagi anda yang nak berwakaf bantal, anda boleh hubungi saya. Kita nak bantal yang tuan-tuan wakaf ni kita nak bagi pada madrasah dan juga nak bagi kepada anak-anak yatim piatu, anak-anak tahfiz yang belajar kat sana. Okey? Waalaikumsalam Ustaz Loman. Ustaz Loman dah hebat dah Ustaz. Dia pun salah satu guru saya juga Ustaz Loman ni. Ustaz Loman ni dia hebat dari segi pengurusan jemaah. Pengurusan jemaah dekat hotel dia lebih pada pengurusan. Dia tahu kontrol jemaah ni macam mana. Ni Ustaz Loman ni. Ustaz Loman Andros. Dia lebih hebat lah. Hebat. Saya ni pun baru nak belajar tuan-tuan. Saya baru nak belajar. Saya banyak lagi tak tahu. Tapi sebab tu saya suka mengajak orang supaya saya dapat sebenarnya saya nak didik diri. Saya nak didik diri saya ni untuk lebih tahu tentang berkenaan umrah dan mudah-mudahan pengurusan malam ni memberi manfaat pada kita semua. Dan terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang share video ni, live kita malam ni. Terima kasih. Saya sebenarnya target kelas kita ni dapat 100 orang share. 100 orang 100 kali share. Itu saya punya target sebenarnya. Sebab bila kita dapat 100 kali share dalam tempoh 1 jam ni, dia akan jadi viral live kita ni. Live kita ni akan jadi viral. Automatik Facebook akan viralkan kita punya live kita ni. Apabila sambil live ada 100, minimal 100 orang share. Tu kelebihan. Allah. Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan saya nak maklumkan bukan besok. Minggu hadapan. Jangan lupa kita nak sambung kursus umrah kita yang dulu. Ingat tak? Dulu kita buat program Nak Baiki Umrah. Kursus umrah online, kita namakan Nak Baiki Umrah. Hari tu kita sangkut dekat bab niat. Betul? Bab niat apa? Niat umrah bersyarat. Okey? Jadi pada minggu hadapan, hari Jumaat, dalam waktu yang sama, pukul 9, kita nak sambung. Segmen yang malam ni adalah segmen yang terakhir. Segmen Jom Mengetih Mindah ni adalah kita dah tak buat Jumaat. Mungkin kita akan buat waktu petang ke itu. Kita jadikan dia sebagai lebih pada tips lah. Cuma bab kursus umrah ni, macam mana nak tawaf, sa'i, tahlul, kita masukkan dalam segmen Nak Baiki Umrah. Minggu depan, kita akan sambung tajuknya bab pantang larang ihram. 13 pantang larang ihram. Ini tuan-tuan kena belajar, kena tahu apakah 13 pantang larang ihram. Jangan keliru, jangan salah faham. Minggu depan kita jumpa lagi hari Jumaat jam 9 malam di page Saufi Kamaluddin dengan tajuk 13 pantang larang ihram. Apa yang kita nak buat 13 pantang larang ihram ni. Okey? Terima kasih kepada anda yang tekan button love. Terima kasih anda yang share, tekan like dan bersama dengan saya yang bagi reaksi komen. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan Allah jemput kita semua ke Tanah Suci Mekah pada tahun hadapan. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu saja, sekian saja daripada saya, Saufi Kamaluddin, founder Umrah Sinar, menyinari perjalanan umrah anda. Dan sebelum tu, marilah kita mendadah tangan, memohon doa kepada Allah supaya Allah beri kita kepandaian, kebijaksanaan dan ilham untuk kita dapat ilmu yang lebih baik dan lebih bermanfaat, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa kawan-kawan kami. Ampunilah dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami daripada azab kubur dan api neraka. Tetapkanlah iman kami, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah berterusan ya Allah. Ya Allah, limpahkan rezeki kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah segala hajat kami, makbulkanlah segala hajat kawan-kawan kami, makbulkanlah segala hajat ibu bapa kami, makbulkanlah segala hajat seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, lapangkanlah dada kami untuk terima ilmu, khususnya ilmu berkenaan tentang umrah. Bagilah kami kefahaman untuk belajar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah umrah kami nanti umrah yang diredai, bukan umrah yang kecundang, bukan juga umrah yang dilaknati Engkau ya Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Jumpa minggu depan. Bye.